Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menyambung pelajaran kita dalam bidang Al-Quran. Pelajaran yang ke-6 iaitu larangan mempersendakan agama. Marilah kita sama-sama membaca ayat 70 daripada surah Al-An'am. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا هُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ. Sadaqallahul Azim. Okey, mari kita baca potongan ayat dan fahami maksud dia. Wazaril ladzina takhazu dinahum la'iban wa lahwa. Dan tinggalkanlah orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan gurauan. Wa gharrathumul hayatud dunya. Serta mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Wa zakkir bihi an tubsala nafsum bima kasabat. Ingatkanlah mereka dengan Al-Quran itu agar diri masing-masing tidak terjerumus ke dalam neraka disebabkan apa yang telah diusahakannya. Laisa laha min dunillahi waliyyun wala syafi'. Tidak ada baginya pelindung dan tidak juga pemberi syafaat selain daripada Allah. Wa in ta'dil kulla 'adlin la yu'khaz minha. Jika dia hendak menebus dirinya dengan segala jenis tebusan, pasti tidak akan diterima daripadanya. Ulaika allazina ubsilu bima kasabu. Mereka itulah orang yang dihancurkan oleh Allah disebabkan apa-apa yang diusahakan oleh mereka. Lahum syarabun min hamimin wa azabun alimun bima kanu yakfurun. Bagi mereka disediakan minuman daripada air panas yang menggelegak dan azab yang pedih kerana mereka kufur ketika hidupnya. Okey, mari kita tengok apakah antara bentuk perbuatan yang dikira mempersendakan Islam. Okey, yang pertama, merasa bangga mempersendakan nama Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah nama-nama Allah dalam Asmaul Husna. Okey, yang kedua, menghina golongan ulama dan orang soleh. Ulama ni adalah orang yang mempunyai pengetahuan mendalam tentang ajaran Islam. Okey, ulama ni adalah pewaris Nabi. Okey, seterusnya yang ketiga, mengejek dan menghina sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama ada perbuatan baginda, apa yang baginda sebut, sifat dan tingkah laku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang keempat, mentafsir Al-Quran mengikut hawa nafsu dan logik akal semata-mata kerana kepentingan diri sendiri. Okey, seterusnya yang kelima, menyanjung perbuatan maksiat. Okey, yang keenam, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Okey, jadi bagaimanakah caranya untuk menjaga kesucian Islam, ya, agar kita semua terpelihara daripada perkara-perkara yang boleh mempersendakan ajaran Islam. Okey, yang pertama, memperkasakan program keilmuan berbentuk bimbingan di semua lapisan masyarakat.
daripada kanak-kanak lagi sehinggalah ke peringkat dewasa. Okey, yang kedua, mencontohi kepribadian mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, akhlak dan tingkah laku kita mengikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Yang ketiga, kita hendaklah meningkatkan kualiti ibadah sama ada ibadah fardu dan sunat, ya, demi menjamin keutuhan akidah. Okey, yang keempat, meninggalkan segala perbuatan yang boleh mencemarkan kesucian agama Islam, ya. Okey. Yang kelima, mengamalkan tuntutan amal ma'ruf dan nahi mungkar di dalam kehidupan, ya, amar ma'ruf dan nahi mungkar dalam kehidupan. Okey, seterusnya yang keenam, penguatkuasaan undang-undang dengan mengenakan hukuman dan denda yang berat kepada pesalah. Makna pesalah ni orang yang melakukan perbuatan mempersendakan ajaran Islam. Okey, kita lihat apakah kesan bagi orang yang mempersendakan Islam. Okey, yang pertama, tidak mendapat kejayaan di dunia dan akhirat. Okey, yang kedua, boleh membatalkan keimanan. Manakala yang ketiga, tidak dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat. Okey, seterusnya, apakah pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat yang telah kita bacakan sebentar tadi? Okey, yang pertama, kita hendaklah menyedari bahawa perbuatan menjadikan agama sebagai alat permainan dan gurauan adalah sebahagian daripada tipu daya dunia. Okey, yang kedua, kita hendaklah sentiasa memberikan peringatan kepada orang yang mempersendakan agama, berpandukan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, yang ketiga, kita hendaklah mempertahankan kesucian Islam, ya, dengan pendekatan yang terbaik. Okey, yang keempat, kita hendaklah menyedari perbuatan mempersendakan agama akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan siksaan api neraka. Yang seterusnya, kita hendaklah meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memberikan perlindungan dan syafaat kepada orang yang mempersendakan agama. Okey, dan yang akhir sekali, kita hendaklah menjauhkan diri daripada golongan yang mempersendakan agama demi menjaga kesucian Islam. Okey, baiklah murid-murid, setakat ini tentang tajuk kita hari ini. Mudah-mudahan kita akan menjauhi perbuatan yang boleh mencemarkan kesucian Islam dan yang boleh termasuk dalam perbuatan mempersendakan agama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.